Di dalam segmen Ramadan Karim, kami membawakan kepada anda 3 episod. Episod yang pertama merupakan pengenalan kepada puasa. Episod yang kedua menceritakan tentang amalan-amalan sunnah. Dan episod yang ketiga menceritakan tentang perkara yang mensia-siakan di bulan Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Suhaizal Izran bin Subuhi, nombor metrik 18BI06013. Hari ini saya akan menceritakan kepada penonton sekalian tentang puasa. Okey, untuk yang pertama kita akan lihat puasa daripada sudut makna. Jadi apakah makna puasa itu sendiri? Dari mana datangnya perkataan puasa ini? Okey. Puasa ini asalnya adalah saumun, daripada perkataan bahasa Arab. Saumun maknanya ialah menahan diri. Menahan diri daripada apa? Menahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Daripada bila? Tempoh masanya itu ialah daripada terbitnya fajar hingga ke terbenamnya matahari. Yang kedua, kita akan tengok hukumnya. Hukum berpuasa adalah wajib bagi Muslim yang telah cukup syaratnya, iaitu wajiblah sebab dia adalah salah satu rukun daripada rukun Islam. Kita akan lihat beberapa syarat wajib berpuasa. Jadi apakah perkara-perkara yang mewajibkan seseorang itu untuk berpuasa? Yang pertama, beragama Islam. Jadi apabila seseorang itu beragama Islam, mahupun lelaki ataupun perempuan, maka dia adalah orang yang wajib berpuasa. Maka dengan ini orang kafir ataupun orang bukan Islam tidak wajib puasa ke atasnya. Syarat yang kedua, dia hendaklah seorang yang sudah baligh. Jika dia sudah beragama Islam dan dia baligh, maka wajib ke atasnya untuk berpuasa. Adapun kriteria untuk baligh bagi lelaki dan perempuan itu berbeza-beza. Yang ketiga, selepas dia itu beragama Islam, baligh, yang ketiga ialah berakal, iaitu berakal sihat. Jadi apabila seseorang Muslim itu dia sudah baligh dan berakal sihat, maknanya mampu untuk menentukan baik dan buruk, maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Jadi dengan cara ini kita dapat faham bahawa orang gila tidak wajib berpuasa ke atasnya. Syarat yang keempat, hendaklah seseorang itu mampu untuk menunaikan ibadah puasa. Kita dapat tahu bahawa tidaklah semua orang itu mampu untuk melaksanakan ibadah puasa ini, kerana dianya seperti melatih kita punya tenaga daripada pagi hinggalah petang. Jadi ada beberapa golongan yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa secara penuh, sepertinya orang yang sakit, orang tua dan sebagainya. Okey, syarat yang kelima, hendaklah suci daripada haid dan nifas. Okey, yang ni khusus kepada golongan wanita sahaja. Yang ni apabila seseorang wanita itu dia didatangi haid ataupun nifas, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dia tidak boleh berpuasa. Tetapi dia hendaklah mengganti puasa itu setelah habisnya Ramadan. Hukum berpuasa diistinbatkan daripada Al-Quran, iaitu ayat Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu, ke atas kamu berpuasa seperti mana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu di kalangan orang yang bertakwa. Hukum berpuasa juga diistinbatkan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsah, terbinalah Islam itu dari atas 5 perkara, iaitu syahadah, salat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, membayar zakat dan juga menunaikan haji jika mampu. Okey, kita sudah pun selesai ta'rif, pengenalan kepada puasa, syarat wajib berpuasa dan juga dari mana datangnya hukum wajib untuk berpuasa. Jadi sekarang kita akan lihat syarat sah untuk berpuasa. Syarat yang pertama, hendaklah seseorang itu Islam. Jadi jika dia bukan seorang Muslim tapi dia berpuasa, maka hukum puasanya itu tidak sah, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi syarat yang pertama, hendaklah dia itu beragama Islam. Syarat sah yang kedua, seseorang itu hendaklah menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apakah perkara itu?
perkara yang boleh membatalkan puasa. Yang pertama, makan, minum, muntah dengan sengaja, mengeluarkan mani, maupun dengan cara bersetubuh ataupun dengan sengaja. Syarat yang ketiga, dia hendaklah suci daripada haid dan juga nifas. Jadi seperti yang kita sebut tadi, dia juga salah satu syarat wajib. Jadi apabila seorang wanita itu dia didatangi haid ataupun nifas, tapi dia mahu berpuasa juga, maka hukum puasanya itu tidak sah, tidak bolehlah. Jadi dia kena suci dulu daripada haid dan juga nifas, barulah dia boleh untuk berpuasa. Syarat yang keempat dan juga yang terakhir, iaitu berakal seperti mumayyiz, iaitu contoh orang gila ataupun budak-budak yang kanak-kanak yang masih tidak boleh mampu berfikir mana satu baik mana satu buruk. Dia orang yang begini tidak sah puasanya kerana dia belum mampu untuk menentukan mana yang baik mana yang buruk. Jadi jika budak itu sudah pun dalam kategori mumayyiz, sebagai contoh paling muda kita ambil 7 tahun kan, dia sudah pun boleh membezakan antara baik dan juga yang buruk. Apabila usianya sudah pun mencapai 7 tahun, ibu bapa ataupun penjaganya hendaklah menyuruh dia untuk berpuasa ataupun mengajarkan dia untuk berpuasa. Dan apabila dia mencapai umur 10 tahun, dia juga boleh dipukul seperti mana dia dipukul jika meninggalkan solat. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Jasmine Munira binti Mazuki, dan dalam episod ini saya akan berceritakan tentang beberapa amalan sunnah yang boleh kita lakukan di bulan Ramadan. Dalam episod ini, saya akan berceritakan tentang 3 amalan-amalan sunnah. Yang pertama, menghidupkan 2/3 malam, dan yang kedua, melewatkan bersahur, dan yang ketiga, bersedekah. Yang pertama, menghidupkan 2/3 malam dengan melakukan ibadat-ibadat sunat seperti menunaikan solat tahajud, disusuli dengan solat taubat dan diakhiri dengan solat tasbih. Seperti yang kita tahu, dalam bulan Ramadan inilah Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar, di mana segala amalan akan dilipat gandakan pahalanya sebanyak 1000 bulan. Jika sebelum ini kita sukar untuk bangun malam dan beriktikaf, inilah waktu yang paling tepat untuk kita memulakannya, walaupun dengan sekecil-kecil amalan seperti berzikir, selawat, membaca makthurat dan sebagainya. Amalan yang kedua, melewatkan bersahur. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersahurlah kalian kerana pada sahur itu ada keberkatan. Sebenarnya, kalau kita tak nak makan nasi pagi-pagi tu pun tak apa. Kita boleh makan roti, kurma, kismis dan lain-lain lagi. Asalkan kita bersahur, jangan sambung tidur pula tau. Seterusnya, amalan yang sering menjadi bualan kita yang sememangnya kita tahu besar ganjaran pahalanya, iaitu sedekah. Sebut pasal sedekah, kita semua mesti bayangkan yang kita menderma ataupun bersedekah di tabung-tabung masjid, kita memberi makan kepada mereka yang memerlukan dan sebagainya. Ekoran daripada pandemik yang berlaku di negara kita, pihak pengurusan telah mengahadkan hanya beberapa jumlah jemaah yang boleh memasuki masjid. Tetapi itu tidak menghalang kita untuk bersedekah. Dengan zaman yang serba canggih ini, kita hanya boleh bersedekah melalui atas talian. Mari saya tunjukkan. Kita pergi kepada apps Bank Islam. Pertama sekali kita masukkan password kita. Seterusnya kita boleh lihat pada bawah menu ada transfer, pay, top up and do it now. Kita pilih pada pay.
Dekat sini terang-terang dah ada sedekah. Tekan situ. Okey, pihak Bank Islam telah senaraikan supaya senang untuk kita pilih sama ada kita nak bersedekah di masjid ataupun badan-badan NGO ataupun anak yatim dan Sedekah House. Jadi, hari ini saya nak bersedekah di masjid. Kita pilih masjid. Dekat sini dia telah senaraikan mengikut negeri. Kita boleh pilih negeri mana yang kita nak. Sebagai contoh, saya pilih Kelantan. Okey, dekat Kelantan hanya ada 2 masjid yang disenaraikan, iaitu Masjid Al-Ismaili Kelantan dan Masjid Tengku Muhammad Faris Petra. Saya akan pilih yang pertama, Al-Ismaili. Okey, kita masukkan RM5 dan next, confirm, approve. So, sedekah kita dah berjaya. Jadi, kalau saya ada bagi account number tu, faham je lah ya? Kan senang. Lepas ni boleh dah lah kita jadikan sebagai rutin bulanan kita. Betul kata orang, dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Jangan lupa bersedekah. Kesimpulannya, amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan ni terlalu banyak. Jasmine hanya sentuh beberapa sahaja. Semoga bermanfaat buat kita semua. Yang baik datang dari Allah dan yang buruk datang daripada Jasmine sendiri. Sekian, Assalamualaikum. Bye-bye. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama lagi dalam segmen Ramadan Karim. Tajuk kali ini dalam episod 3 adalah perbuatan sia-sia di bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan penuh keampunan dan bulan penuh keberkatan. Seseorang itu haruslah menghindari dirinya daripada melakukan perbuatan sia-sia sepanjang di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya kamu tidak akan dapat apa-apa daripada puasa kamu melainkan lapar, dan kamu tidak akan dapat apa-apa daripada qiyam kamu melainkan berjaga malam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketika anda berpuasa di bulan Ramadan, jauhlah daripada perkara yang tidak mendatangkan faedah ataupun perbuatan yang sia-sia di bulan Ramadan. Perbuatan sia-sia di bulan Ramadan yang pertama adalah tidur sepanjang hari di bulan Ramadan. Sebagai contoh, tidur selepas sahur, kemudian disusuli waktu zuhur sehingga asar. Tidur sepanjang waktu siang juga dapat mengurangkan fadilat dan hilangnya nikmat merasa kepayahan dan kesusahan berpuasa. Ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi. Perbuatan kedua pula ialah terlalu banyak bermain permainan di dalam talian. Sebagai contoh, bermain permainan dalam talian seperti PUBG, Mobile Legends, FIFA dan sebagainya. Manchester City's lineup today. Joe Hart starts in goal. Bakary Sagna starts with Alexander Kolarov as the fullbacks. Yaya Toure plays with Kevin De Bruyne in central midfield. Namun, alangkah baiknya jika pada bulan Ramadan meninggalkan sejenak kebiasaan permainan dalam talian. Hendaklah sibukkan waktu bermain permainan dalam talian dengan membaca Al-Quran. أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
Perbuatan lain ialah tidak meninggalkan perbuatan yang keji dan dusta. Perbuatan ini juga adalah dilarang di dalam Islam sendiri. Berbohong, dengki terhadap orang lain dan sebagainya. Hendaklah menghindarkan diri daripada bergaduh di bulan Ramadan kerana bulan Ramadan itu merupakan bulan yang mulia. Puasa juga adalah pendidikan bagi seorang Muslim agar menjadi seorang positif, baik pemikiran, perbuatan serta perkataan. Sebagai kesimpulan di dalam episod 3 kali ini, apabila kita sedang berpuasa, janganlah berkata keji, bergaduh ataupun melakukan perbuatan sia-sia di bulan Ramadan. Jika ada orang mencela atau mengajak bertengkar dengan kamu, maka katakanlah kepada dia, aku sedang berpuasa. Maka katakanlah kepada dia, aku sedang berpuasa. Nabi Muhammad SAW menyebutnya sebanyak 2 kali. Maka jagalah perbuatan kita daripada melakukan perbuatan yang sia-sia dan tiada bermanfaat untuk diri kita sendiri. Malah perbuatan sia-sia itu tidak mendatangkan sebarang pahala.